أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بمشيئته، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف سباوته أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا واضربوا بالدفوف. رواه At-Tirmidzi an Aisyah. Hendaklah kamu nyatakan akan akad nikah dan kamu jadi akan dia di masjid, dan hendaklah kamu pukul gendang kerananya. Qala musannifu rahimahullah ta'ala. Hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, ataupun boleh baca Tirmidzi ataupun Tirmidzi. Tak itu boleh baca tiga wajah, Tirmidzi ataupun Tirmidzi dan Tirmidzi. Kalau baca bagi bawah, mim kena baca bagi bawah juga. Tirmidzi tak boleh, jadi Tirmidzi atau Tirmidzi ataupun Tirmidzi. Kalau baca tar itu baca bagi atas, mim dua wajah, Tirmidzi dengan Tirmidzi. Itu mengikut keselesaan kita suka nak sebut cara mana. Jadi salah seorang daripada Tirmidzi, Imam Tirmidzi yang agak terkenal juga di dalam bidang hadis, yang mana akhir sanad mansub dia, maksudnya orang yang ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Itulah Aisyah, mana isteri Rasulullah, mana Ummul Mukminin, ibu orang mukmin. Dan nampak-nampaknya cara khitab Rasulullah ini ialah a'linu, mana i'lam oleh kamu. A'linu, i'lam itu kata perintah. I'lam ataupun nyatakan, zahirkan oleh kamu, maksudnya ramai.
Maknanya Nabi ini berkata di hadapan beberapa orang sahabat. Mungkin makna Nabi kata ni kepada Siti Aisyah seorang saja itu tidak. Hanya Siti Aisyah itu juga orang ada pada masa itu. Masa Nabi dulu sebut benda ni, Siti Aisyah ada. Dengan dalil Nabi kata aklinu. Kalau Nabi kata kepada Siti Aisyah seorang, maknanya Nabi akan kata aklini. Begitu. Dia kata a'lini, tapi sekali Nabi kata a'linu. Jadi a'linu ini termasuk daripada kata perintah. Ada 3 perintah daripada Rasulullah di dalam hadis ini. Dan kata perintah ini pada prinsip yang asalnya memberi ifadah, memberi makna, pengertian makna wajib. Itu pertama. Tetapi di sana sekiranya ada dalil yang menunjukkan bahawasanya kalau itu perintah itu bukan wajib, dia akan jadi sama ada sunnah, ataupun yang 3 boleh saja perintah itu berbentuk mengharuskan. Mengharuskan maksudnya tidak sunnah, cuma nak orang kata boleh. Suruh tu maksudnya makan mana kata si makan tak satu makanlah kira-kira makan mana boleh tak nak makan. Kalau dia mau tak si makan tu, kita tak, dia tak si makan itu dia orang. Dia perintah ni ada perintah daripada Allah, perintah daripada Rasul. Yang pertama pengertian yang paling utama sekali ialah memberi makna wajib. Kemudian di sana ada sekiranya ada dalil dia bagi qarina yang memalingkan makna wajib itu kepada boleh jadi sunnah ataupun memperharuskan. Maknanya sebab itulah hadis, ini yang baru saya semua. Hadis untuk memahami satu hadis tidak boleh hanya melihat kepada hadis itu juga tak boleh. Itu salah. Cerita itu. Kerana hadis ni makna ucapan Nabi. Nabi kecek ni maknanya Nabi bercakap dengan seorang ataupun dengan khalayak yang ramai. Jadi sudah tentulah Nabi kecek ni dalam sudut tertentu, dalam skop yang tertentu. Jadi tak kira tiap-tiap kali tu Nabi akhir ulangi semula start daripada awal sampai ke sudut kan. Sudah tentulah Nabi mengambil bahagian-bahagian. Maka bahagian-bahagian lain itu kita faham daripada hadis-hadis yang lain. Jadi maknanya itu calon istimbat, maknanya orang panggil pengambilan, orang panggil pengertian atau hukum. Kalau Al-Quran ataupun hadis itu dia panggil ayat hukum ataupun hadis hukum. Sama dengan Quran pun dia ada ayatul ahkam. Ayat Quran dia ada sebanyak 500 ayat yang berkaitan dengan hukum agama. Hadis banyaklah. Jadi hadis juga ada kumpulan hadis yang dipanggil sebagai ahadithul ahkam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum agama. Selain daripada itu, hadis-hadis itu dia tak ada, kadang-kadang tidak ada melibatkan menyatakan hukum. Jadi di sana ibrahnya berbeza lah. Jadi untuk memahami hadis perlu panggil memahami hadis-hadis yang lain. Jadi Nabi kata a'linu hadan nikah. I'lam itu maksudnya ialah maknanya nyatakan, zahirkan. Maknanya jangan sembunyikan. Jadi kata perintah ini adakah dia tu wajib kita persoalkan kita. Kerana di sana ada dalil menunjukkan maknanya tidak wajib. Umpama Nabi kata di sebagai bandingan dia. Nabi kata au tiru sembahyang witir bagi kamu. Itu perintah daripada Nabi. Maka oleh mazhab Hanafi mengambil dalil pada hadis ini menyabitkan bahawa hukum sembahyang witir itu adalah wajib pada tiap-tiap malam. Mengakhiri malam untuk melabuhkan malam wajib kena mendirikan sembahyang witir. Itu maksudnya karena dia memahami daripada perkataan Nabi perintah Nabi bermakna wajib. Tapi Imam Syafi'i melihat bahawasanya hadis ini perlu dilihat bersama dengan hadis yang lain. Mana hadis yang lain? Yang mana hadis yang lain itu merupakan qarina oleh panggil tahlil yang memalingkan makna wajib kepada makna yang lain. Mana? Dari hadis yang lain seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
ada apa lagi semaya yang fardu yang wajib selain daripada sembahyang fardu 5 waktu ini? Nabi kata tak ada. Nah, tak ada. Kok selain daripada semaya fardu 5 waktu termasuk Jumaat? Sahabat kata ada kok semaya wajib. Wajib kena buat. Nah, selain daripada semaya fardu 5 waktu. Ada kata? Nabi kata tak ada. Bermakna bila Nabi kata pada masa yang lain, awtiru semaya witir alimu, kok Nabi suruh semaya witir itu bukan wajib lah. Bermakna dia sunat saja. Itu maksud itulah yang berlaku ikhtilaf perselisihan mana pandangan kerana masing-masing imam itu kalau panggil memahami, kalau panggil dengan kaedah mereka. Jadi kita ni para muqallidin yang mengikut para imam-imam mujtahid, kita ikut imam Syafi'i. Mana tidak wajib witir berdasarkan kepada hadis yang sama. Ada kata wajib, ada kata sunat. Mana sunat itu perintah daripada Nabi, wajib itu perintah daripada Nabi. Jadi tiap-tiap perintah itu mana boleh jadi wajib ataupun sunat ataupun memperharuskan. Kulu washrabu wa la tusrifu, makan dah boleh kamu dan minum dah boleh kamu. Bukan wajib makan minum, maknanya boleh nak makan, boleh nak minum, tapi jangan melampaui. Jadi Nabi kata i'linu hadan nikah, difaham. Itu orang bersama dengan nas atau berdalil yang lain bahawasanya maksud perintah Nabi sini bukannya wajib, hanya menduduki tanda sunat sahaja. Mana iklan tu maksud dia bukan macam kita iklan dengan banner, pantin ataupun poster, bukan masuk iklan di bahasa Arab asal dia a'lana yu'lin iklanan. Tidak jadi istilah bahasa Melayu iklan. Kita bila suka kata iklan, bukan jadi iklan. Iklan jadi huruf kaf, karena huruf ain. Jadi iklan tu mana iklan lah. Iklan ni mana menyatakan, nyata. Tu mana iklan. Jadi maksud kita sekarang iklan ni mana mengepil. Jadi maksud menyatakan mana lakukan akad nikah itu secara terang-terangan. Maksudnya jangan sembunyi. Bukan sebarkan berita bahawa si fulan akan bernikah. Maksud dan matlamat yang paling utama ialah menolak mudarat. Mudarat wajib dihadapkan. Apa dia mudaratnya? Ialah tahmuh. Tahmuh maksudnya sangkaan jahat, tuduhan jahat. Maksudnya bagi masyarakat yang ada harga diri yang masih memiliki maruah diri, patut maksud maruah diri makna dengan ada pegangan agama. Maknanya mereka tidak boleh menerima keadaan mana laki-laki perempuan yang tidak berkahwin itu mana bergaul bersama. Karena ini salah dari segi hukum syariat. Jadi maksudnya bila seorang perempuan laki-laki itu dah berpanggil bergaul, maknanya kita nak pastikan dia itu suami isteri atau tidak. Jadi kalau tidak dinyatakan, diiklankan pernikahan mereka, boleh jadi orang menganggapkan bahasanya mereka itu tidak berkahwin lagi. Ini menimbulkan suatu persepsi yang tidak baik kepada mereka dan akhirnya timbul berbagai suasana yang tidak selesa macam ini. Tapi kalau masyarakat itu negara gosok tu, jadi oleh tak esok pun. Macam sekarang gitu, kita tak esok pun mana laki-laki perempuan itu mana dia suami isteri ke tidak. Bukan kita tahu juga dia itu bukan suami isteri pun. Jadi tak berasa malu, kita pun tidak berasa nak malu. Dia tak berasa malu, dia tak berasa. Nanti tak ada program pun. Maknanya kan maruah kita, harga diri kita, di sisi agama mana tak ada. Akhirnya itulah kita jadi jadi di sisi masyarakat yang menjaga hukum agama, yang masih berpegang pada agama, yang ada harga diri, ada maruah diri. Jadi hal ini sangat penting. Maruah kita itu sangat penting. Mana harga diri kita, mana Allah Ta'ala, mana itu masuk dalam wajib jaga kulliyat yang 6. Wajib kita kena jaga. Jadi supaya tidak timbul persepsi yang tidak baik, sangkaan yang bukan-bukan terhadap mana oleh laki-laki dengan perempuan itu, maknanya karena boleh jadi orang tak tahu dia itu sudah berkahwin, karena perkahwinan mereka tidak dinyatakan. Jadi itu maksud yang paling zahir daripada perintah Nabi ini, supaya tidak timbul orang panggil perkara atau hal yang sedemikian. Jadi iklankan itu, iklankan, mana sebarkan, mana supaya orang tahu.
Kalau anak kita menikah dengan anak itu, jadi maknanya tidaklah timbul perkara bukan-bukan. Kemudian perintah yang kedua daripada Nabi ini pun juga bukan makna wajib, waja'aluhu fil masajid. Jadikannya yang akad nikah itu di dalam masjid-masjid. Mana buat majlis akad nikah itu di dalam masjid. Ini dianjurkan oleh Nabi, bermakna oleh Islam. Maknanya, kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi kata, khairul biqa' al-masajid. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini tak ada dah nak tahu nak indah masjid tak ada. Maka berada di dalam masjid, itulah tempat yang terbaik bagi hamba. Tak ada tempat yang paling baik untuk kita berada lebih daripada duduk di masjid. Hanya masjid-masjid ini dia adalah kedudukan yang Masjidil Haram nomor 1. Aku tak nak challenge, tak nak tahu ya. Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan masjid-masjid lain itu berlebih kurang masjid Jami lebih daripada masjid Ghair Jami. Masjid Jami ini masjid yang didirikan semaya di mana? Walaupun tidak dinamakan masjid Jami, ada semua tempat itu dia nama masjid Jami. Mana istilah masjid Jami itu masjid yang didirikan sembahyang Jumaat padanya. Itu depan masjid Jami. Maka dia lebih afdal daripada masjid Ghair. Mana Ghair, mana Bukit Jami. Itu baru dikuat. Tapi kok mana pun masjid adalah tempat yang paling baik. Jadi melakukan suatu acara, suatu perkara yang baik, pernikahan ini suatu benda yang sangat mulia. Kerana dia suatu wadah untuk meneruskan zuriat manusia, nak melahirkan generasi yang soleh-solehah melalui perkahwinan, pernikahan. Jadi maknanya dia adalah suatu hal yang sangat mulia dan dianjurkan oleh kamu. Jadi dilakukan di dalam masjid, di tempat yang terbaik, maka itulah keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma, betul lah, bukan ini saja, bukan banyak lagi perkara yang perlu kita ambil perhatian. Banyak benda-benda yang baik untuk kita mencapai benda yang baik, melaksanakan benda yang baik. Terkadang, ada juga kadang-kadang dari sudut pelaksanaan kita itu menjadikan, kalau panggil pelaksanaannya makna kurang baik. Tak berapa ada cacat, ada cedera, yang akhirnya berlakulah irtibas, bercampur bau, makna molek, tujuan untuk melakukan benda yang molek. Artinya jadi cara perbuatan pelaksanaan itu jadi molek. Maka berlaku irtibas, makna jadi palu kalau panggil itu, bonok dengan benda itu jadi tak sama itu. Jadi makna pada dasar, pada prinsipnya, melakukan acara akad nikah di masjid itu dianjurkan oleh Nabi. Bermakna benda ini molek. Tapi ada dalam pelaksanaan ini kesilapan kita, kecuaian kita. Yakni bahagian kita umat Islam. Sama lah, contoh dia baca semaya. Semaya ini tak nak tidur. Suatu amalan ibadat yang terhebat. Mana semaya ini kita nak tidur, di mana cacat cedanya? Tidak ada. Yang ada cacat cedanya sudah beliau. Pelaksanaan orang semaya. Orang semaya dengan macam-macam cara besting dia semaya. Mana dia semua itu bukan mengikut yang dituntuti dikatakan oleh syarak. Jadi semaya Islam comel tak ada cacat cedera sikit kamu. Melainkan bagi musuh Islam yang sentiasa setia Islam. Itu dia nampak segala keburukan Islam. Islam tak ada cacat cedera. Yang ada cacat cedera ini ialah orang Islam itu. Kerana tidak mengamali Islam itu dengan benar. Mana jadi akhirnya dia memberi kesan kepada orang bagi pandangan, tanggapan maknanya orang yang luar daripada Islam. Karena mereka menganggapkan amalan perbuatan orang Islam itulah Islam. Itulah maknanya kita kena jatuh. Akwal kita, perangai kita, tindakan kita. Karena takut orang menganggap Islam itu kami berdasar kepada perangai kita. Itu maknanya benda yang mana kita memberi sumbangan yang terbaik kepada orang panggil dakwah Islam. Jadi kembali kepada akad nikah dalam masjid ini comel, tak boleh nak nikah. Kerana dianjurkan oleh Nabi sendiri. Dianjur maksudnya Nabi suruh. Man waja'aluhu fil masajid. Semuanya oleh kerana ialah dia bagi orang letih, orang tahu dengan orang tak tahu. Mana tak tahu tu makna jahil lah. Orang Arab panggil jahil. Dia nama orang yang jahil.
umat Islam yang jahil. Dengan Islam itu lebih ramai daripada yang mempunyai ilmu tentang Islam. Maka dari sudut pelaksanaannya banyak yang ada kan, mana bagi tahu wajah pelaksanaannya maknanya dia kita ambil asal dulu masjid ni baru ya. Masjid ni tak banyak ada dalam negara kita. Banyak di kampung-kampung kita mana ada masjid. Semaya Jumaat pun mungkin di masjid surga. Ingat tak di surga. Boleh jadi kita tak berasa, kita tak tahu apa permasalahannya. Dulu untuk guru dulu, bila dia bina suatu binaan untuk tempat semaya Jumaat, biasanya guru dia belajar di pondok, dia balik kampung, dia buka madrasah. Madrasah ni mana sekolah lah, tempat belajar. Mana bukanlah madrasah sebagaimana tempat dia main. Tapi sekolah dia belajar di kampung. Jadi di situlah juga diadakan semaya berjumaat. Kemudian dia berpulak istilah mana surga, kemudian baru pulak mana musalla. Masjid ni jaga amat kurang. Jaga. Maka mana sebab apa ni makna tubuh kita dulu dia tidak buat masjid. Jaga untuk semaya Jumaat. Benda lain lagi masjid akan ikut. Boleh buat di masjid. Ini ke pula semaya Jumaat. Boleh di masjid lah. Surga, musalla, dia tak boleh orang panggil dia tak sama kehormatannya, fadilahnya berbanding dengan masjid. Maka tubuh kita dulu dia panggil, istilahnya dia panggil mendahulukan takut daripada harap. Dalam melakukan amal kita ada dua bab. Satu ni dia panggil bab takut, bab harap. Takut jangan seksa Allah Taala. Harap kepada kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kaitan dengan fadilah. Jadi buat masjid dia masuk dalam bab satu bab dia panggil harap. Harap apa? Semaya di dalam masjid lebih baik, lebih afdal daripada semaya di luar masjid. Duduk dalam masjid yang i'tikaf itu pun walaupun kita tidur sekalipun. Jadi maksud kata masjid bermakna kita akan dapat pahala berganda-ganda. Walaupun tidak boleh Ramadan sekalipun. Karena ini dia panggil fadilah yang berkaitan dengan tempat. Dia fadilah yang ada tiga. Yang kamu dia panggil fadilah yang berkaitan dengan diri ibadah. Yang kedua fadilah yang berkaitan dengan tempat ibadah. Yang ketiga fadilah yang berkaitan dengan masa ibadah. Fadilah yang berkaitan dengan diri ibadah, umpamanya khusyuk dan semaya. Mana orang semaya dia lebih khusyuk daripada orang khusyuk, dia lebih afdal. Mana khusyuk itu berkaitan dengan diri sembahyang itu. Semaya berjumuah juga dia panggil fadilah yang berkaitan dengan diri ibadah semaya itu sendiri. Maka di situ ada di dalam kaidah fiqh mengatakan al-fadilatu al-muta'alliqatu bi nafsil ibadah afdalu min al-fadilati al-muta'alliqati bi mahalliha. Mana fadilah yang berkaitan dengan diri ibadah itu lebih afdal daripada ibadah yang berkaitan dengan tempat ibadah. Contohnya semaya. Semaya secara berjumuah itu dia panggil kita mengambil fadilah diri ibadah itu sendiri. Semaya dengan penuh khusyuk. Kemudian kita semaya di masjid, bermakna kita mengambil fadilah tempat. Berbanding di tempat-tempat lain, berada di saf yang pertama lebih afdal daripada saf yang kedua, yang ketiga. Berada sebelah kanan imam, paling hampir itu yang tak lebih baik. Itu dia panggil fadilah yang berkaitan dengan tempat. Tawaf Kaabah, mengiringi Kaabah, berada paling hampir kepada Kaabah. Kita tawaf dalam keadaan paling hampir kepada Kaabah, itu yang terbaik. Itu dia panggil fadilah dari segi tempat. Maknanya jangan tubuh kita tu bersentuh dengan Kaabah, itu tak boleh. Itu syarat dia jangan sentuh, jangan batal. Mana orang panggil tawaf kita, tapi berada paling hampir. Itu dia panggil fadilah yang berkaitan dengan tempat. Semaya dalam rondo Kaabah adalah tempat yang terbaik, yang paling afdal. Itu dia panggil fadilah yang berkaitan dengan tempat. Fadilah yang berkaitan dengan masuk seperti melakukan amal dalam bulan Ramadan. Nabi menyebut dalam satu hadis, mana barang siapa yang melakukan amal yang sunat dalam bulan Ramadan, supaya dia buat amal fardu pada lain daripada bulan Ramadan. Bermakna bulan Ramadan ini lebih. Kalau buat amal fardu dari bulan Ramadan, seolah macam buat 70 fardu pada bulan lain.
Hari Jumaat lebih daripada hari-hari yang lain. Hari raya, malam hari raya ini dia panggil masa-masa yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan ibadah pada masa ini, menghidupkan malam Eid, malam hari raya dengan melakukan ibadah, dengan bahawa berjaga lebih banyak daripada tidur, dengan melakukan ibadah. Itu maksudnya kita ambil peluang malam hari raya. Tapi sekarang orang menghidupkan malam hari raya dengan mercun. Sudahlah tidak, kalau panggil tidak mengambil, kalau panggil apa yang dianjurkan oleh kamu, kita tukar lagi pula dengan program orang lain. Itu makna kita dibiarkan. Jadi maknanya itu dia panggil fadilah yang berkaitan dengan masuk sembahyang di awal waktu lebih afdal daripada waktu yang terkemudian. Kita sembahyang paling awal dengan waktu. Jadi kalau orang sembahyang berjemaah awal waktu, dia dapat fadilah waktu awal waktu. Dia dapat fadilah sembahyang berjemaah, dia dapat fadilah sembahyang dalam masjid. Maka berhimpun segala fadilah-fadilah. Ada orang sembahyang akhir waktu, sembahyang sendirian berhak, mana sembahyang sore, sembahyang pula orang gantung juga akhir waktu, tidak semua. Jadi apa yang dia dapat? Bolehlah 2-3 ribu, 2-3 bersih bolehlah. Ataupun hanya semata-mata sok saja. Dari itu maknanya mengambil semua fadilah-fadilah ini, ini menjadikan oleh panggil kita mengumpulkan dana oleh panggil esek untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan klik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita panggil kepada Allah Taala. Maka kita klik kepada Tuhan ini, Tuhan mahu Tuhan juga apa ataupun dia sambut dengan penuh kemuliaan. Tu kita kena tanya sama dia. Dengan cara kedudukan lagu ni kita rela duduk saja, rela jamu mata sepanjang malam tidur dan tak bangun malam. Kita duduk lagu ni nak agak-agak lah. Kita berjumpa dengan Tuhan ni, Tuhan suka pada. Maknanya Tuhan kata bagus pada. Itu kita kena tanya. Jadi tanya itu kita jawab dengan ilmu, dengan maklumat yang kita ada. Ketika kita tak ada maklumat, tak boleh kita jawab kan. Supaya kita jadi maju dalam bab hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil fadil. Jadi buat perkara yang baik di dalam masjid itu sangat afdal, sangat lebih. Tapi kalau kita buat benda yang tak molek dalam tempat-tempat yang afdal, masa-masa yang afdal, dari segi kejahatannya dia akan jadi bertambah. Misalnya masjid kita buat dosa di luar masjid, dosa. Kalau buat dalam masjid lebih lagi dosa. Sebab apa? Kita dibuat maksiat di dalam tempat yang begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil mati orang menyanyinya. Sudahlah kita buat maksiat, buat pula di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Taala. Begitu juga masuk. Sudahlah buat maksiat bulan Ramadan pula. Sudahlah buat maksiat malam hari raya pula, hari-hari raya pula. Itu dia panggil mengandungi makna kita sama sebagaimana amal kebaikan tadi. Mana bergaduh kalau kita buat jahat pada tempat yang afdal, pada masa yang afdal, dia akan jadi berganda juga. Itu kena ingat. Ada yang kita rasa sepenuhnya Ramadan ini mana pahala berganda-ganda. Tapi kalau kita buat maksiat, dosa itu berganda-ganda juga. Jadi sebab itulah mana Allah sebut tadi mana untuk guru dulu dia sebab asal tu. Mazhabnya orang itu ayah untuk nenek kita dulu ni maknanya kesedaran makna umat itu tidak begitu lagi panggil buat. Jadi maknanya untuk guru zaman dulu dia kecenderungan mereka tidak mendirikan masjid karena dia bimbang takut orang tak dapat jaga partai lagi masjid. Ada masjid ini dia tempat yang dimuliakan, makna ada kehormatan dia yang tersendiri, ada partai lagi dia. Tak boleh kita buat sebarangnya sebagaimana tempat-tempat lain, tak boleh. Mana orang berhadap besar tak boleh masuk. Dan anak tak boleh kita nak bergeger dengan perkara yang tak boleh. Jadi maknanya masjid semestinya kedudukannya maknanya dijaga. Jadi itu kemudian zaman dulu karena dia tak diajar lagi manusia, perbandingannya sepertilah Nabi pada awal Islam, di sadril Islam, Nabi meneduh sahabat-sahabat daripada menziarah kubur. Nabi lagi yang ini. Sebab apa? Sebab perangnya jahiliyah bila sahabat-sahabat masuk Islam, mereka yang menolong, bukanlah bila masuk Islam tu segala perangai jahiliyah tu jadi habis pakai buat tidak, mengambil masuk. Maka Nabi mendahulukan dia lebih utama.
Jadi oleh karena Nabi tak ada tarbiyah lagi akhlak. Sahabat dalam bab mana? Orang dah riak dulu. Bila dia kubur dia berguling dia apa nama? Koyo maju tarik rambut guling itu dia panggil berbiji sabuk itu menyakiti mana? Itu tak boleh. Itu haram hukumnya. Jadi bila dah masuk Islam, Nabi tak ada lagi tarbiyah hal ini kerana benda yang lebih besar tu hanya bagi yang perlu ditangani. Jadi cara dia Nabi tutup lubang. Mana sahabat Nabi lagi, mana sahabat pergi ziarah kubur lagi, okey dia menghantar mayat jenazah ke kubur saja. Kerana Nabi tak ada banyak lagi, tak ada tarbiyah lagi, tak ada ajar lagi akhlak orang panggil berada di kubur. Tak boleh orang panggil pukul batu duduk meratak, orang panggil menangis di atas kematian. Tak boleh. Itu haram. Itu menyakiti mayat. Jadi maknanya oleh kerana Nabi tak ada lagi nak ajar bab ni, Nabi tak punya masa lagi benda tu perlu dikemudiankan kerana ada benda yang lebih utama, maka Nabi tutup jalan, jangan ziarah kubur. Sehingga sampai suatu masa setelah Nabi bertarbiyah tu, orang jahiliyahnya dapat dibuat tu, Nabi ajar ada mana adat kita namanya macam mana pemergi seseorang itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jadi kebiasaan orang jahiliyah maknanya dia merangkap di tak ada tempat aku bergantung susu adalah itu aku tak berdiri rumah. Sedangkan jadi apabila Nabi masuk pelajaran akidah tauhid, akhirnya melihat kesedaran sahabat-sahabat, lalu Nabi kata pada suatu titik Nabi kata dulu aku larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang zuru mana ziarah kan kamu karena orang panggil cukup kalau panggil menziarah kubur itu menyebabkan kita ingat kepada mati. Itu Nabi kata kafa bil mauti mau'izah, mana memadai tidak cukup dengan kematian itu sebagai mau'izah pemimpin itu, penyedar itu. Mana kita ziarah kubur ada manfaatnya sangat besar. Mana hadir ke kubur tempat orang mati, dia harus amwat kampung negeri orang mati. Dan kita ni pun orang panggil akan bersama dengan mereka juga. Akhirnya melihat bagaimana diperlakukan jenazah itu dimasukkan dalam kubur. Jadi itu maknanya suasana begini sangat molek. Dia akan membawa kepada zikrul maut, kita ingat kepada mati. Akhirnya kita akan dari maju dan lepas melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekalian ziarahlah kubur. Nabi suruh nak duduk. Mereka mula-mulanya Nabi lahir. Apa asal ni? Nabi bimbing sebab takut tak ada nak tahu. Dia sekali tutup dulu dia tak buat masjid. Karena dia tak ada banyak lagi, tak ada tarbiyah lagi, tak ada ajar lagi. Akhlak ada berada dari masjid, pada lagi berada dari masjid. Goyak boleh, goyak mana kita banyak suatu kalau kebaikan tidak semestinya orang akan buat selalu itu. Perlu ditarbiyahkan manusia itu dengan suatu kesedaran dan kekuatan keinginan untuk melakukan kebaikan. Jadi membina masjid, buat masjid itu orang panggil membawa kepada satu keadaan mana kita akan dapat mengumpulkan pahala yang sangat banyak. Itu dia panggil pahala. Tapi mama mereka takut orang tak boleh jaga lagi, pada lagi. Maka itu mana mereka tidak cenderung untuk mendirikan masjid. Jadi isu sekali, masalah sekali yang berlaku ini berlaku. Kalau orang yang mengadakan akad majlis akad nikah di masjid ini, bukan semuanya lah. Jadi majlisnya, kalau panggil masjid, orang-orang yang hadir mari sengaja berjumpa di masjid, mereka ni amat mengetahui adab-adab di masjid. Karena mari masjid ini buat ibadah. Tapi bila melakukan majlis akad nikah, yang hadir bersama tu ahli-ahli keluarga, terdiri pada perempuannya, yang kadang-kadang tak terjaga ke aurat, anak-anak kecil yang tidak terkawakan. Ada semua yang berlaku. Akad nikah, majlis akad nikah itu lepas daripada asal. Bila orang semayasa, ahli Jumaat semayasa. Ada muslimahnya, kaum perempuannya tak dismayas. Jadi ditanya dia kata mutu tak dismayas maksud dia. Oh mereka sudah tu dia bila buat akad majlis akad nikah, dia pun naik sama-sama. Ini suatu benda yang sumbang dengan orang panggil cago, geger, orang panggil geger, banyaklah benda-benda. Jadi mana kita melakukan majlis akad nikah di masjid, tapi kena jaga adab. Maknanya pihak masjid dia kena mengambil suatu orang panggil sikap yang sangat tegas. Maknanya perlu diberi penerangan. Itu mustahab.
maksudnya orang panggil ahli-ahli keluarga kena jaga masing-masing. Jadi kalau kita rasa kita tak boleh menjaga, tak boleh nak kawal, jadi dia bukan jadi komolet itu, jadi tak boleh. Jadi tak boleh. Kalau panggil sebuah sebuah di mana ramai orang jahil daripada orang tahu ni. Benda yang paling basic, paling asas support ni. Kalau panggil orang perempuan yang panggil unsur pun, dia tak pergi semayat. Bila ada semayat, tak semayat ni. Tapi masa tanya akan dia boleh naik. Dan masjid ini walaupun duk Kristen kami masjid, dia tetap masjid juga. Itu kita kena faham. Apa-apa yang dikatakan masjid agung, anak tak boleh. Jadi maknanya, itu banyak benda-benda yang kurang, kalau panggil kurang enak dilihat berlaku. Itu yang perlu dijaga. Ini perlu ditangani. Bukan maksudnya kita tak boleh lagi orang melakukan majilah itu secara totok itu. Jadi karena yang kita belajar hari ini Nabi subuh jadikan majilah ini kalau itu di masjid-masjid memandai sambil khairul biqa'an masajid. Tapi akhirnya oleh karena kita hanya memahami kalau ada bentuk perintah pada dasarnya saja. Sedangkan makna-makna yang lain, makna permintaan ada perintah daripada Rasul ialah supaya menjaga kedudukan masjid. Mana agama, mana syarah meminta kita menuntut kita jaga kehormatan masjid. Mana tak layak bagi mereka yang dalam keadaan kotor umpamanya, dalam keadaan orang panggil maksudnya berada besar. Itu kerana kehormatan masjid. Tak layak untuk orang panggil kita ni bergegeri orang panggil kita tak nasabuk. Bukan orang panggil tempat seumpama. Jadi bila berlaku benda-benda lagu ini menimbulkan orang panggil suatu keadaan yang orang panggil sungguh ada pelaksanaannya. Benda tu orang panggil pada dasarnya pada prinsip macam ni. Tapi akhirnya pelaksanaan kita tu yang jadi macam ni. Jadi bandingnya dia sebut ni lah. Semaya ni, sebut kata semaya tentu dah suami tak ada cacat sedar sikit kami. Tapi orang yang semaya macam-macam. Dia semaya tu akhirnya tidak orang panggil berlaku apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan semaya. Apa yang dijanjikan oleh Allah Taala, orang semaya dia dapat mencegah diri dia daripada melakukan munkar. Tapi akhirnya orang semaya masih aktif lagi melakukan maksiat. Masih lagi berselera berusaha untuk melakukan maksiat. Jadi apa hal mana semaya tapi tak berlaku pada sebuah itu menunjukkan bahasa itu suatu penanda aras kayu ukur bahasanya kalau panggil semaya kita tetap dapat jadi dengan jadi kalau sebegini perlu diberikan dan dalam melaksanakan kau yang baik jangan ada iltibas duk capu gaul duk bono duk palu dengan benda yang tak betul dan akhirnya orang akan melihat benda itu secara keseluruhannya sebagai tidak comel. Padahal asasnya ada anjuran daripada Nabi. Kemudian yang akhir sekali wadribu bitufuf dan sini wadribu pun juga dipanggil kata perintah. Di sini kata perintah di sini bermakna harus bukan sunat tu. Nabi memperharuskan. Mana bolehlah kalau nak pukulkan dufuf, mana duf jamu kata banyak kepada duf, mana gede-gede seperti kompak. Bukan dari dalam bukan macam gede silat tu ada dua muka tu tak boleh. Gede-gede yang ada satu muka satu. Seperti kompak itulah kompak itu. Yang pukul duf itu orang panggil diperharuskan dibenarkan. Untuk orang panggil menunjukkan tanda kesukaan itu mana Islam akan jadi wadribu bidufuf itu maksudnya ialah memperharuskan Nabi memperharuskan bukan menggalak kayak begitu mana ayat kata boleh itu kita kena faham mana kata perintah itu tidak orang panggil tidak sama dia punya orang panggil kedudukannya maksud ada yang memperwajibkan ada yang maksudnya sunnah ada hanya sekadar makna memperharuskan. Untuk orang panggil memperharuskan maksudnya tidak tutup lubang, tidak tutup jalan. Itu untuk nak meraihkan kepada orang-orang yang awam, dia panggil manusia yang orang panggil yang kurang, orang panggil dari segi iman yang dapat yang perlu. Tak apalah benda-benda itu yang selagi tidak bercangguk, itu boleh. Tapi bagi orang yang memilih jalan untuk memajukan diri dia dan letak hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
Di sana ada perkara yang jauh lebih baik. Seperti kita kata hiburan. Hiburan ni. Jadi kalau kita belajar dalam tasawuf apa ni, ibadah itulah sebenarnya hiburan. Kita semaja Nabi kata dalam satu hadis, mana ju'ilat qurratu aini fi salati. Dijadikan qurratu aini, makna rasa seronok suka terhibur hati aku ialah di dalam semaja. Mana Nabi kalau dia nak berhibur dia semaja. Dan Nabi kalau dia semaya seorang diri, kalau dia jadi imam, dia semaya secara ringan, aktif. Nabi peringan, sebab takut jadi orang kepada orang di belakang. Tapi kalau dia semaya seorang diri, dia memanjangkan semaya. Bahkan dia boleh semaya dengan kodam masa yang sangat lama, kerana dia rasa seronok berada dalam semaya. Kerana semaya ini kita berkomunikasi dengan Allah Taala. Ada kitab Muslim disebut mana as-salat semua daripadanya, as-salat itu mana silatun bainal abdi wa rabbih. Manusia ini ialah alat komunikasi hamba dengan Tuhan dia. Kalau kita suka saya kepada seseorang, kita suka bercakap, berbual dengan dia. Mang berbisuk, mang nak kecek itu dah berpanggil, siapa masuk, habis masuk, apa terpaksa berada, aku rasa tak hati lagi. Sebab kita suka, kita kasih kepada dia. Jadi kalau Allah Ta'ala ini menempati kekasih kita, tapi tak ada Allah Tuhan ini tidaklah kekasih kita dalam mana. Sebab itulah kita baca Quran, Quran kalamullah. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak rasa macam duduk dengar Tuhan duduk goyang. Kita baca Quran maknanya kita dengar apa yang Allah Taala nak bagi tahu kepada kita. Jadi sama lah ni secara perbandingannya kita seronok berbuat dengan orang yang kita suka, orang yang kita sayang. Tapi kerana kita dengan Allah Taala Tuhan tidak begitu maju sangat. Tak berapa clear lah mana naiknya. Ini sebab itulah kalau kita tidak rasa terhibur, maka kita terpaksa mengambil hiburan-hiburan yang lain. Jadi kalau mengikut asal hiburan ini tak payah dengan hiburan lain, maka ibadah itu sendiri, zikir, baca Quran itu menjadikan seorang orang hamba itu rasa terhibur. Tapi kerana yang ramai manusia itu tidak sampai kepada tahap ini, maka Islam membenarkan, memberi ruang juga untuk berhibur dengan panggil syiar-syiar nasihat-nasihat yang dibenarkan oleh syariat. Tapi bagi orang yang ahli Allah, orang yang ahli Allah Taala sebenarnya dia tak perlu kepada tu. Sebab tu dia bagi hiburan alternatif. Hiburan yang sematinya ialah ibadah solat, mana semaya kita, puasa kita. Orang yang puasa tu dia rasa terhibur, dia puasa seronok. Mana baca Quran tu mana tak jemu-jemu. Kita tak ada siapa satu dia tu, pasti dah, dia lemah ke dah. Tapi kalau dia buat tak lemah, mana mudah lemah ke kalau baca Quran, mudah rasa jemu. Jadi tak ada Nabi dah, cuma dah. Sebab apa? Sebab kita tidak terhibur. Tapi kita baca berdasarkan kepada kita ingin kita kepada janji pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah kerana kita tu dapat rasa seronok ataupun yang disebut sebagai manis ataupun lazat ibadah. Jadi wadribu bitufuf maknanya Nabi memperharuskan bolehlah. Kalau kita nak pukul genda-genda pun itu dari kita kekok dia adalah mencagur. Genda itu setahu mana. Kemudian hadis yang seterusnya i'mal li dunyaka annaka ta'ishu abadan ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khatifin wa inabatal mukhbitin wa syukra as-sabin wa tabata as-sadiqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillah.